Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, safiyyuhu wa qaliluh. Adal amanah wa balagha risalah wa hadal ummah wa kashafa al-ummah wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi alladhina salu ala hadith wa ta'addabu bi adabih pakanu hudatan mahdiyin wa qadatan muntasirin. Sadaqallahu maulana al-azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi hidup pada hari ini, dapat lagi menghirup udara yang bersih. Alhamdulillah. Cuaca kita pun nampak dah cantik, awan kita pun nampak dah cerah kembali, berkat daripada pertolongan Allah SWT yang menciptakan segala-galanya untuk kita dan memberikan kita kesihatan hidup lagi. Moga-moga baki-baki hidup kita yang masih ada ini akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita alhamdulillah, kita adalah orang-orang yang paling bijak, paling cerdik. Sesuai nama surau pun cerdik, duduk pun di jalan cerdik. Kita banyak kali cerdik. Alhamdulillah kita berada di rumah Allah pagi ini. Moga-moga dengan kebijaksanaan kita memilih untuk berada di rumah Allah ini pada hari ini, kita mendapat banyak ganjaran kebaikan. Kalau kita melihat rahmat Allah kepada kita, kita baca sebuah hadis Nabi, sesiapa yang berpagi-pagi dia berjalan ke rumah Allah untuk mencari suatu kebaikan, sama ada nak belajar ataupun nak mengajar, Allah akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Kita awal pagi kita dah keluar lah, kira kita cerdik lah, kita dah dapat sebuah rumah dalam syurga. Di dunia nak buat sebuah rumah beratus ribu, ini Allah bagi kat kita seorang satu rumah dalam syurga. Kalau setiap hari datang, berapa banyak rumah kita dapat. Kita dah cerdik lah sekali. Kedua, hadis Nabi juga, sesiapa yang membaca selepas sembahyang maghrib dan subuh, kita baca selepas baca lepas sembahyang Astaghfirullahalazim 3 kali, dihapuskan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Astagfirullah 3 kali lah. Kita dah cerdik lagi. Dan hadis Nabi juga, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas sembahyang maghrib dan sembahyang subuh. Sembahyang dia bagi 2 aja nak buat, tidak sembahyang tak apa. Jadi seperti mana dia membebaskan 4 orang hamba keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Satu hamba nak bebas macam mana? Nilai satu hamba, satu ekor unta. Kalau tekok unta 5,000, 500,000, 4 hamba 2 juta. Kita telah membelanja untuk membebas 4 orang hamba keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan sabda Nabi dalam sebuah hadis, siapa membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas sembahyang asar dan sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni, kalau kita mati antara lepas subuh ni sampai nak masuk petang nanti, Allah jamin selamat daripada neraka. Kita baca 7 kali. Jadi kita baca pula bahasa untuk malam pula. Kalau mati sebelum malam, selamat daripada neraka. Jadi kita, kalau kita kira kebaikan-kebaikan yang Allah beri, kerana kita datang ke rumah Allah pagi-pagi ini, inilah satu tindakan orang-orang yang abqari, orang jenis, orang yang cerdik. Maka kita bijak memilih hidup kita, jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup kita. Moga-moga
kita cari. Tuan-tuan, saya nak ingat satu dialog antara Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Nabi tanya Jibril, selepas aku mati, kau nak datang tak? Kau nak datang lagi kah ke bumi ini? Nak turun lagi kah ke bumi ini, wahai Jibril? Jibril kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku masih turun ke bumi. Kenapa pula Jibril? Jibril kata, aku nak cabut balik, aku nak angkat balik 10 mutiara-mutiara yang bernilai yang telah engkau bawa. Setelah kau mati, aku pun dia pergi bersama kematian kau. Aku akan tarik balik 10 itu. Mana Rasulullah datang ke dunia ini rahmatan lil alamin. Dia membawa rahmat. Atau rahmat tu 10 perkara yang dia bawa. Tapi bila dia tak ada, bermulanya kematian, kewafatan dia, maknanya kita akan kehilangan. Dan kita dah terasa dunia ini dah hilang 10 ini. Apa dia? Pertamanya al-fa'al barakah minal ardi. Aku tarik keberkatan daripada bumi. Macam hidup kita hari ini rasa kita ada berkat. Sebab tu kita ada minta kami, ya Allah berkatilah majlis kami ni, ya Allah. Kita minta berkat. Sebab kita tahu bahawa kan takut tak dapat berkat. Kita duduk bekerja hari-hari. Kadang-kadang kita bekerja, apalah aku ni kerja hidup makin lama hidup makin tak berkat. Duit makin banyak tapi tak pernah cukup. Hidup tak pernah cukup. Umumlah bonus berapa kali lah bagi lah. Dia rasa sempit juga. Barakah dalam hidup. Kadang-kadang kita buat banyak kerja-kerja dalam hidup kita, akhirnya hasilnya tak dapat apa. Pimai-pimai tentu hasil balik asal. Kadang-kadang habis 10 tahun apa aku dapat? Kita tak tahu. Kita takut jadi hilang keberkatan daripada bumi. Kita nak berkah. Hidup ni yang kita nak barakah aja. Hidup Tuhan bagi kita umur berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun. Yang paling mahal adalah barakah dalam hidup. Yang kedua, arba'ul mahabbah min qulubil khalqi. Aku akan tarik, angkat balik rasa mahabbah. Mahabbah ni rasa cinta di kalangan penduduk bumi. Kita rasa hari ni tuan-tuan, hidup kita hari ni kadang-kadang walaupun sesama Islam, mahabbah tu dah hilang. Rasa cinta, rasa sayang. Sebab tu hari ni kita mudah sangat bergaduh dengan perkara yang kecil. Antara satu kumpulan, satu puak dengan satu puak berperang, berlainan sikit saja. Hang punya matlamat, aku matlamat lain. Hang punya perjuangan lain. Mahabbah dah hilang. Tak boleh nak bertoleransi langsung. So kita kena kekalkan mahabbah tu. Kalau kita duduk dalam taman rasa mahabbah. Semua ini adalah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Hidup dalam mahabbah. Umat dulu. Kita nak kasih sayang, cinta. Yang ketiga, al-ba'u syabaqah min qulubil aqli. Aku tarik syabaqah ni rasa simpati, perasaan kasih sayang sampai ke tingkat rasa kesian, tengok, simpati kepada di kalangan adik-adik beradik. Aqarib ni orang ada hubungan adik-beradik. Satu keluarga, adik, abang, kakak. Hari ni kadang-kadang syafaqah tak ada. Abang sanggup tipu adik. Hatta saka abang pergi menipu bila buat agama kita tak ada waris. Saya seorang yang waris. Dia kebas dia seorang. Dia jadi ketua kawasan, semua ada sapu. Adik mereka tak kena, bergaduh, tak balik kampung dah raya. Kadang-kadang anak dengan bapa, anak bunuh mak pun ada. Dia tak pasal nak sayang. Syafaqah tu tak ada. So saya kata kasih sayang, rasa simpati. Tengok keluarga dia susah, dia rasa nak pergi tolong keluarga dia.
Perasaan syafaqah ini yang Rasulullah tanam dalam jiwa para sahabat ni. Di kalangan orang golongan Ansar ni perasaan kasih sayang syafaqah, menolong muhajirin yang datang selai sepinggan, tinggal harta, tinggal anak bini, sanggup korban rumah, harta, korban anak bini pun bagi. Itulah masyarakat yang memiliki sekeping hati yang amat berharga sekali, yang di situlah mewujudkan masyarakat yang penyayang, masyarakat penyayang. Tu kita nak dapat syafaqah. Apa lagi? Bawa apa? 3. Arba'un adla min umara. Aku cabut keadilan daripada pemimpin. Hari ni nak cari yang adil ni, ya Allah, bukan senang. Masyarakat kita hari ni, umat akhir zaman, majoriti dia, kita semua, kita tahu corak masyarakat kita macam mana. Sebab itu bila orang pernah bertanya Ali, kenapa zaman kau yang Ali banyak sangat macam-macam berlaku, pemberontakan macam-macam dalam masyarakat kau, kalangan umat kau, tak macam zaman Nabi dulu, tak macam ni. Ali jawab, kerana zaman Nabi orangnya seperti aku, zaman aku orangnya seperti kamu. Ini yang problem ni, orang macam kamu ni yang aku pimpin ni. Jadi kalau begitunya macam tu, begitu juga zaman kita. Jadi kalau kita majoriti begitu, lahirlah begitu. Jadi sukar kita nak mendapati sifat itu, keadilan. Kita cuba setakat mana. Jadi bila keadilan dah hilang di dalam hati kita. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab di saat akhir dia, setelah dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ketika dia menjadi imam, dia ditikam Abu Lu'lu'ah, tikam dia dengan semayang. Lepas saat akhir dia kena tikam, dikelilingi oleh sahabat semua. Datang seorang lelaki, anak adik, seorang pemuda. Wahai Umar, engkau adalah seorang sahabat Rasulullah yang paling rapat dengan Rasulullah. Engkau telah diberikan amanah kepimpinan dan engkau telah memimpin dengan adil, terkenal seorang pemimpin yang adil. Engkau gembiralah, engkau akan tetap bersama-sama dengan sahabat-sahabat engkau Rasulullah dan Abu Bakar. Sebab itu Umar beritahu anak dia, wahai Abdullah, engkau pergilah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, bagi sampaikan salam bapa ni Umar kepada Aisyah, bagi tahu kat dia Umar mengharapkan agar dia dapat dimakamkan bersebelahan dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah jawab apa? Sebenarnya aku simpan tempat itu untuk aku bertengih nak duduk di situ. Tapi hari ini kerana kau datang minta, aku relakan bagi kakak. Kerana kau nak sahabat kau. Engkau layak berada di samping mereka. Itulah kata Umar, seorang pemimpin yang adil. Sehingga zaman dia itu zaman hebat, perluasan wilayah ini sampai dunia banyak daripada dia. Saya nak cari keadilan setiap Umar Abdul Aziz. Ini realiti yang kita hidup. Jadi kita cubalah berlaku adil di peringkat rumah tangga dari kalangan anak kita. Kerana anak-anak kadang-kadang kita tak mampu nak adil. Dia jadi seperti Nabi. Macam mana cerita Nabi Yusuf dibuang ke dalam telaga oleh adik-adik dia. Kerana mereka kata bapa saya akan Yusuf lebih rasa perasaan saya, yang sanggup buang adik dia dalam telaga buruk. Allah tadi apa lagi? Arba'ul haya minan nisa. Aku tarik angkat sifat malu daripada wanita. Wanita ni bila tak ada malu habis. Yang menutupkan wanita ni malu dia. Allah jadikan wanita 9 nafsu, 1 akal. Tapi malu itu boleh tutup 9 nafsu tu. Tapi kalau sifat malu dah ditarik lah, zaman ni kita boleh lihat lah.
Wanita dijadikan model, jadikan apa, nak iklan, nak kereta macam panggil perempuan seksi-seksi, tayang sana sini, macam tak nilai. Jadi maknanya dijadikan benda-benda murah wanita. Sifat malu itu dah tak ada. Habis. Dulu tak apalah, dulu nak jumpa perempuan pun susah, tutup habis semua, lelaki selamat. Keluar jalan luar pun, yang ni kita keluar tu, luruh iman, rata teruk sepanjang jalan, balik-balik kosong. Mata melihat. Sebab Imam Al-Ghazali kata, siapa yang menjaga matanya, sesungguhnya dia menjaga nafsunya. Jaga mata mana jaga nafsu. Siapa menjaga nafsunya, sesungguhnya dia menjaga hatinya. Hati nak Allahu Akbar, Allah macam-macam gambaran dalam hati ni. Siapa menjaga hatinya, sesungguhnya dia menjaga lidahnya. Lidah dengan hati kaitan pula, apa yang ada hati, lidah buat keluar. Nak tahu lidah lah hati orang, tengok lidah buat keluar habis. Hati, lidah perempuan, hati perempuan berada di lidahnya. Nak tahu hati perempuan, dia buat keluar habis cerita. Dia marah kat lelaki dia lepas macam machine gun tu. Lama ni aku dah geram dah lama. Dia tengok abang ni dia keluar kereta habis. Keluar habis dalam hati. Maknanya hati dengan lidah. Sebab tu orang kata jangan ambil hati nak. Saya memang macam tu. Lidah saya memang macam tu. Hati saya tak macam tu. Kenapa hati tak macam tu kalau lidah macam tu? Siapa tak jaga hati, tak jaga lidah. Siapa tak jaga lidahnya, sesungguhnya tak jaga akhlaknya. Daripada lidah kita boleh tahu akhlak orang tu. Baik tak baik ke dulu diam, kita tak tahu dia ni macam mana. Bila cakap baru tahu ni rupanya bodoh dia ni, tak cerdik. Siapa tak jaga akhlaknya, sesungguhnya tak jaga agamanya. Apa itu agama? Agama itu akhlak yang akhlak yang baik, Nabi kata. Jadi kalau tak ada akhlak, tak ada agama. Siapa yang tak menjaga agamanya, maka neraka lah tempatnya. Yang begitunya mata. Hari ini Tuhan tarik sifat malu. Di luar sana cabaran-cabaran menanti kita. Kemudian lagi, al-fa'ul as-sabru minal fuqara. Aku cabut, aku tarik, aku angkat perasaan sabar dari hati orang fakir. Zaman dulu, zaman Nabi boleh kata-kata fakir semua. Nabi Muhammad pun fakir. Nabi Muhammad minta doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni yawmal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hiduplah aku ni miskin, matilah aku miskin, kumpullah aku di padang mahsyar bersama orang miskin. Orang miskin pun rasa terhibur lah. Tak apalah miskin pun, Nabi pun dengan kita. Kita miskin duduk bersama Nabi. Sampai orang kaya pun habis sampai bila orang miskin dengar tu, mereka terhibur lah. Tapi orang kaya kata orang kami kepaham, Nabi tak duduk. Tapi Nabi nak ambil hati golongan-golongan miskin. Majoriti umat dia miskin. Bukan lagi anti kaya. Boleh jadi kaya. Tak lah. Kalau pun kaya. Tapi Nabi ajar. Nabi nak ambil hati golongan-golongan ini. Tinggal pula ni datang mengadu, wahai Rasulullah, orang kaya boleh buat macam-macam. Boleh pergi haji, boleh keluar zakat, boleh derma, sedekah, buat masjid. Kami mikir apa buat. Nabi kata, tak mau nak aku bagi kamu satu amalan. Bila kamu lakukan, kamu dapat macam mana kaya dapat. Apa dia? Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa jadi satu. Kamu buat ini, kamu dapat macam mana kaya. Miskin seronok lah, pakai duduk saja, tangan dia bergerak saja, duduk berzikir saja. Orang kaya pun duduk tengok, apa ni duduk bunyi sik. Kata, mereka berzikir, kita berzikir juga. Bukan payah pun. Orang kaya pun tahu dia berzikir juga. Mereka mengadu lagi, Rasulullah, orang kaya dengar kami aman, mereka pun buat juga. Jadi duduk lebih orang jugalah.
So kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kurniaan Allah yang Allah beri pada kita. Kurniaan Allah. Kita tahu datang ke surau ni baik, tapi berapa ramai boleh mai datang? Tidak. Bukan semua dikurniakan oleh Allah keinginan nak datang. Semua tahu datang ke sini kita dapat pahala macam-macam, tapi berapa banyak datang? Itu adalah kurniaan Allah. Kita bersyukur kerana Allah kurnia kepada kita. Allah kurnia kita rahmat dia, hidayah dia kepada kita. Buat apa? Fattaqullah mastata'tum. Takwa Allah pada Allah. Jadi golongan orang miskin yang dulu mereka sabar, mereka tidak pernah menginginkan harta orang kaya. Tak timbul rasa nak pergi rampai harta orang kaya. Tak timbul kaya nak pergi ada peluang boleh curi harta orang kaya, nak curi. Tapi zaman kita bila orang miskin ni tak sabar, dia pun nak kaya juga. Dia nak beli kereta tak boleh, dia curi kaya kereta orang. Dia curi motor orang. Sehingga kasut orang boleh curi dekat masjid. Pergi pakai kasut buruk, slipper, balik kasut cap buaya. Dia tengok kilap-kilap dia curi. Berlaku rompakan, berlaku pencurian, berlaku ragu beg-beg tangan orang. Makcik-makcik bawa beg tangan ragu, ada mati jatuh mutu. Curi, colek anak orang, jual organ lah sampai berpuluh-puluh ribu. Pasal apa? Orang miskin dah tak sabar lah. Dia pun nak kaya lah. Semua orang bagai kaya. Allah cabut. Dunia dah jadi pincang. Kemudian arfa'u as-saqa minal aghniya. Aku cabut, aku tarik sifat kedermawanan, pemurahan, sifat pemurah dari hati orang kaya. Dah orang miskin tidak sabar, orang kaya pun tak menyumbang sangat. Nak cari macam zaman Nabi, bila Nabi sebut kita perlu pada perang, kita perlu bantuan untuk perang, pakat datang keluar duit, keluar harta habis. Abu Bakar datang, ada apa Bakar? Tak ada, tinggal Allah dan Rasul, aku bagi habis. Umar bagi separuh, Osman bagi 1/3. Ada seorang sahabat bernama Sa'id As-Sulami nama dia. Dia lebih hitam. Dia orang hitam, lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Pimpinan anak dara orang di Madinah tak ada siapa yang nak terima. Dia hitam sangat, orang tak mau. Orang nak tengok tu handsome ke dia tengok iman tu. Sampai Nabi kata hang pimpinan satu anak dara tu, anak orang ni cantik sangat. Dia kata Rasulullah, aku tak sanggup Rasulullah. Hak tak cantik pimpinan nak tolak sama hak cantik. Hang pi kali ni Rasulullah kata. Hang pi. Hang kena berani, aku suruh pi. Dia pun pergi jumpa bapa perempuan bagi tahu dia main ni nak minang anak orang ni apa lagi hilang sabar halau pula. Bila hilang halau anak darah dia keluar. Bapa, kenapa bapa halau dia? Ini adalah arahan Rasulullah, pilihan Rasulullah. Bila Rasulullah arah, kita tak boleh bantu. Pak dia tahu, Rasulullah suruh mai ke? Pak dia rasa betul lah, cepat-cepat dia pelari dah jadi nak balik mengadu lah dekat Nabi suruh pergi tiba-tiba kena halau. Belum dia sampai, pak dia sampai dulu. Pak dia pun bilang Rasulullah, minta maaf lah Rasulullah, aku dah halau dia, aku tak tahu, kata bentang kau semua kan. Lepas tu berani aku setuju kahwin dengan anak aku. Apa perintah Rasul, mesti Rasul perintah, perempuan pun terima. Bila Rasul bercerita ni benar ada kebaikan, datang wahyu Allah. Lepas tu Rasul tanya lelaki ni, hang ada apa nak minang, nak pergi menikah dengan dia? Ada apa? Apa pun tak ada. Apa dah? Apa pun tak ada. Hang pergi jumpa Abdul Rahman bin Auf, minta 20 dinar kat dia. Pergi jumpa Abu Bakar, minta 10. Pergi minta jumpa Ali, minta 10. Jadi 40. Dia pun pergi. Rasulullah arah. Jadi jumpa Allah arah semua. Mai arahan atas. Pergi apa dekat Abdul Rahman. Abdul Rahman dengan Allah Rasulullah suruh bagi 20. Dia bagi 40. Tu dia. Ali bagi 20, suruh bagi 10. Abu Bakar bagi 20, jadi 80. Rasulullah kata ambil 40, pergi menikah.
40 lagi pi beli barang-barang keperluan, dapur nak beli ni, dapur gas, nak beli baju apa untuk keperluan dalam rumah. 40. Dia pun seronoklah dapat 80. Nikah senang Lepas tu pi pekan. Pi pasal-pasal nak pi beli, nak beli. Dengar seruan perlu kepada mujahidin untuk berperang. Masa tu seruan kepada jihad. Dia dengar seruan kepada jihad. Lupa dah nak beli, dia nak nikah tu. Tukar tiun tu. Duit tadi tu pi beli baju perang. Pi beli kuda murah-murah, pi beli persiapan perang. Maka dia pergi dengan dia tutup muka dia, semua orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia pun merempung, kata wah dia ni berani ni, kira hebat ni. Dia rempuh-rempuh, kuda dia kena tikam, dia jatuh. Masa dia jatuh, dia turun dari kuda, barulah dia tinting lengan dia, nampaklah kulit dia hitam. Boleh tahu kata ini adalah Sa'id As-Sulami. Dia tidak kata dia nak nikah. Dia tengok korbankan tak jadi nikah. Tapi perang tapi mati syahid. Tak sempat nak nikah. Tapi bidadari duduk tunggu dah. Tak dapat nikah di dunia, dapat nikah sana. Wangnya dikorbankan untuk pergi jalan Allah. Jihad lebih utama daripada yang berkahwin. Sampai begitulah kehidupan mereka. Duit bukan ada pun, tapi Allah mudahkan mereka kepada mereka. Tapi harta benda mereka adalah untuk Allah. Jual daman-daman tu daman orang nak. Kemudian Allah tarik apa lagi? Al-fa'ul al-wara' wa zudu min ulama. Ini sedih. Aku tarik sifat wara' dan zuhud daripada ulama. Ulama ni dia kena sinonim dengan sifat wara'. Kalau orang lewat dia kena lebih wara'. Dia kena lebih zuhud tentang dunia. Tak boleh dia jadi tamak dunia, rakus dalam dunia. Tapi kalau Allah tarik ini, habislah. Apa dia lagi? Sifat istimewa mereka sinonim dengan apa? Tarik habis. Jadi orang tak tahu caranya. Malah kita nak cari yang terbaik dalam dunia hari ini. Itu saja yang ada. Ini saja yang dunia sediakan untuk kita. Daripada pemimpinnya, ulamanya, wanitanya, orang kayanya, orang miskinnya. Inilah dia ready made yang ada. Daripada sinilah kita membina, kita mentadbiah, kita membentuk, kita memperbaiki agar kita dapat lahirkan kembali yang terbaik. Lahirkan manusia-manusia yang bijak, yang genius balik, yang cerdik balik di dalam dunia ini untuk memimpin kita, menjadi bawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Berapa dah titik? 8 dah. Arfa'ul Quran nombor 9. Aku nak angkat Al-Quran. Tuan-tuan, tinggal kita apa? Sekarang ni Quran je. Inilah perlembagaan kita, rojokkan kita. Walaupun kita jarang baca, tapi kita sayang Quran. Kalau dengar orang baca Quran, tiba-tiba tak ada lah Allah. Dia angkat dah muka-muka huruf nak baca Yasin pun tak ada lah. Quran dah tak ada. Ada orang yang hafal lah. Ada apa tak ada. Quran dah jadi terasing hari ni. Al-ghuraba fi dunya arba'atun. Nabi kata, yang menjadi asing di dunia ada 4. Asing ni maksudnya macam pendatang asing lah. Orang asing lah. Makhluk asing. Datang ke dunia, orang tengok dia. Macam tak kenal aku. Orang lain datang kat taman, tuan-tuan tak pernah tengok pun. Dia pun rasa lain macam orang kat tengok aku ni. Semua orang kat tengok aku. Awaknya ada salah ke? Orang asing. Yang menjadi asing dunia 4. Pertamanya, Quranun fi jawfin zalimin. Quran yang berada di dalam dada orang zalim. Quran ingat aku duduk dalam dada orang alim, seronoklah dia baca aku, dia duduk amal dengan aku. Tapi dia duduk dalam hati orang zalim. Orang zalim tu boleh baca Quran, ngaji anak tu baca Quran, tapi zalim. Siapa tak kenal Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, panglima Islam zaman kerajaan Marwan bin Hakam. Dia mempertahankan kerajaan Marwan Umayyah tu. Dia boleh pergi memburu Abdullah bin Zubair dalam Kaabah, pergi sampai berdarah habis.
Dia bagi dengan menjanik tu macam lastik Kaabah tu nak runtuh Kaabah. Punya jaga, dia membunuh ratusan ribu orang. Siapa menentang saja, dengar kata menentang dia pancung. Tak ada ISA lah, pancung tu zaman tu. Tapi dia baca Quran. Dia ra'i ulama-ulama di Kufah, dia jadi gubernur Kufah. Dia panggil ulama-ulama semua, dia jamu makan dengan daging panggang dengan apa semua, bagi ayam golek daging nasi mandi lah semua kan. Ulama-ulama kata bagusnya, baik sungguhlah hajat ni, payah jumpa gubernur macam ni. Pakat puji. Tuan ni muncullah ketua imam semua, tuan-tuan semua, marilah kita sama-sama mendoakan kepada tuan kita ni, Hajar ni, minta dia Allah Ta'ala berkati dia. Dia kata tak payah aku panggil kamu semua hari ini, suruh makan je, bukan nak suruh doa. Kenapa pula? Doa hampa pun Allah tak terima. Pasal apa pula? Sebab hampa dah aku bagi makanan semua, makanan haram semua tu. Ya Allah, dengar. Aku bagi makan daging panggang semua tu. Aku lewat buat atas arak tu, atas tu. Aku bagi semua. Kadang tak melih saya. Aku saja bagi makan benda haram. Bila benda haram duduk dalam perut hamba, doa hampa Allah tak terima. Aku buat jahat kat hampa pun, hamba doa ya Allah anjurkan, doa Allah tak terima. Pasal dalam perut hamba ada benda haram. Bijak kata bijaknya. Jadi macam tu tu kata Quran berada di dalam hati orang. Dia jadi asli. Yang kedua, wa masjidun fi nadi qaumin la yusalluna. Sebuah masjid yang berada di dalam komuniti satu kaum yang mereka tak sembahyang, ataupun kurang sembahyang, kurang diimarahkan. Masjid cantik, dulu nak sangat masjid, nak bila nak masjid, nak surau, nak bila buat tak ada orang. Masjid kata Allah, terasing aku duduk macam mana aku duduk kat sini, macam mana aku duduk kat taman ni, macam mana aku duduk kat kampung ni. Masyarakat dia buat tak peduli, lalu depan aku buat tak tahu. Dia rasa terasing sangat. Yang ketiga, wa mushafun fi baitin la yaqra'una fi. Kitab mushaf Al-Quran. Tadi mungkin ayat-ayat Quran, ayat ni sebuah kitab mushaf berada di rumah yang orang tak baca. Hari ni kita tengok, ada rumah kita ada Quran. Ada yang tak ada Quran banyak. Ada Quran 4-5 Quran, tapi bila kita baca? Kadang bulan puasa yang baru kita buka keluar. Puasa ni aku nak khatam kan. Aku nak sari 1 juzuk, 30 hari 30 juzuk. Mula-mula aku masuk puasa tu memang pulun betul. Baca dah masuk dekat seminggu, lepas tu makin boleh dapat 3 lain. Tinggal selai. Lepas tu masuk tengah bulan dah tak sempat nak baca lah. Dia macam tu mushaf. Yang keempat, warajulun salihun ma'a qaumi su. Lelaki yang soleh duduk di celah-celah kaum yang jahat. Dia seorang je baik, orang lain semua jahat. Kita masuk dalam kedai tu, kita seorang yang minum Coca-Cola, lain memang minum arak. Allah, kita rasa pelik tak? Kita seorang, ya pelik, aku pakai lebay seorang, yang lain pakai topi semua. Kita rasa pelik lah. Ya, kita kata dia jadi terasing sangat. Dia sampai macam tu sekali. 4 perkara jadi asing. Islam datang asing, dia akan balik semula jadi asing, jadi orang asing. Itu kita. Jadi jangan kita biarkan jadi terasing. Dan yang ke-10, arfa'ul iman, aku angkat iman. Habis. Last sekali, orang dunia ini akan dimusnahkan Allah apabila tak ada orang yang menyebut nama Allah. Tak ada orang nak sebut la ilaha illallah lagi, tak ada.
Apabila dah semua sampai peringkat macam tu, Allah akan datangkan satu angin yang lembut, mematikan semua yang ada iman, beriman, mati lebih. Tinggallah di dunia ini orang-orang jahat semua. Maka ketika itulah kiamat akan berlaku. Ketika mana tak ada orang sebut nama. Jadi kalau kita nak kekalkan dunia ni lama lagi, kita kena beriman, jaga, hidupkan balik sunnah-sunnah semua, supaya Allah menundakan kehancuran dunia. Allah kata, aku pernah terlintas. Macam kita terlintas. Pernah terlintas nak menurunkan azab kepada penduduk bumi ini. Tapi bila aku melihat kepada umaril masajid, orang yang imarah masjid, wa julusa'il Quran, pembaca Al-Quran ada lagi, wa widanil Islam, anak-anak kita, anak-anak yang mengaji agama Islam ada lagi, mengaji kapal masih lagi, kita suruh pergi mengaji kelas agama, duk belajar lagi kelas Quran tajwid. Fayaskunu ghadabi, reda kemukaan lagu, jadi tak jadi nak marah, pertahankan. Inilah iman, tuan-tuan. Cabaran iman di akhir zaman hari ini cukup besar, hingga dalam sebuah hadis akhir zaman dicerita, ada akhir zaman ada orang yang bawa lari imannya dari satu gunung ke satu gunung, dari satu gua ke satu gua, nak selamat iman. Kalau duduk, iman tak selamat. Begitu sekali gambaran dia. Cabaran-cabaran dunia dengan ajaran-ajaran hari ini macam-macam. Syiah lah, jaga pengaruh Syiah pun kuat. Ada satu mesej kawan hantar daripada Kedah, satu ustaz tu, dia cakap dengan seorang perempuan ni telefon, dia ajak telefon balik, perempuan ni ajak dia menikah mut'ah. Terang-terang, Ustaz, mari kita menikah mut'ah. Terkejut ustaz ni. Berkali pada sekarang rupanya dia ajar-ajar kali dia maki hang babi, hang syaitan, macam iblis. Kata apa pula lah. Memang ustaz ni tegur dia, kata dia orang ni tidak betul lah, apa semua kan. Dia berani berhujah Allah. Dia tak boleh nak lawan hujah dengan betul lah, kali maki. Hari ni pengaruh sampai ada ustazah di sekolah yang terpengaruh, mempengaruhi anak murid. Iman macam mana keadaan iman. Sebab tu kita ibu bapa ni kena betul-betul bagi kekuatan iman pada anak-anak. Mereka tidak tahu. Mereka sana orang lain ajar. Itulah 10 perkara mutiara-mutiara yang akan dicabut. Maka jadilah alam ni kehidupannya. Macam kita rasa berbagai-bagai musibah datang. Itu kita pertahankanlah. Kita ada sikit surau Al-Qari ini, kita jadikan tempat untuk menyuburkan kembali iman di kalangan anak-anak kita, generasi-generasi kita, supaya kita dapat dari sini kita melahirkan balik generasi-generasi yang kuat, yang Allah ingatkan wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaklah merasa bimbang, takut, risau, runsing. Bimbang, takut, risau, runsing orang-orang yang akan meninggalkan di belakang mereka nanti zuriat-zuriat yang lemah. Lemah maksudnya, lemah ni macam lemah. Lepas tu kita minta lindung, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal, minta berlindung dari lemah dan malas. Kalau dua penyakit lemah dan malas ni adalah jom pergi masjid, lemah jom kita pergi sekolah, malas lah. Semayang, malas lah. Dia guna malas dengan lemah. Malas lah, lemah lah, malas lah. Dua benda, lemah dengan malas, habis. Nak mengaji lemah, nak semayang malas, nak bangun qiyamul lail malas. Kena penyakit ni. Lemah apa? Lemah otak, lemah iman, lemah tenaga batin, lemah baca Quran, lemah ekonomi,
lemah segala-gala. Macam kita nak buat? Kita nak pulih balik. 2 hari lepas saya pergi mengubat 3 orang, satu keluarga tu anak, dua-dua tak mau pergi sekolah, nak ambil SPM tahun ni. Mak dia susah hati, perempuan pula. Tak duduk menangis, gelak seorang-seorang. Sekolah tak mau pergi mengaji. Macam mana kita nak bantu? Sebenarnya jiwanya, rohnya dah lemah. Alhamdulillah saya pergi tu hulak tangan semua. Saya buat ayak bagi minum. Alhamdulillah. Saya pun ambil, saya gunakan, saya katakan minyak saya ni Apkori, dan minyak Apkori jenis juga. Suruh bubur-bubur. Bismillah, baca Fatihah, baca salawat, hidup. Hidup dari mana? Dari pada roh. Lepas tu dia muntah tak. Mak lepu dia ambil dengan besen dulu. Muntah tu barulah baru dia sedap, baru dia balik, baru dia nak. Benarnya makhluk asing juga ada dalam badan dia yang membuat dia lebih malas nak pergi sekolah, malas nak mengaji hari ni. Anak-anak orang Islam hari ni malas nak mengaji. Bila dia jadi malas, tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, jahil. Orang jahil senang diperdayakan oleh syaitan. Kalau kita ada ilmu, alim, lepas tu kita nak mengaji di masjid surau, kadang kita nak pergi mengaji, nak duduk sekejap 40 minit mungkin rasa berat punggung nak tunggu lama, kita rasa macam nak balik cepat. Tak, kita jadi lemah. Dibuat bagi kita jadi malas nak ada ilmu. Jadi bila tak ada ilmu, kita buat amalan. Kadang-kadang dalam keadaan tak ada ilmu, maka apa jadi amalan kita? Dan senang di luar sana ajaran lain yang nak masuk yang boleh memperdaya, dan kita senang menerima pasal kita tak ada ilmu. Kita boleh terima benda tu. Senang bila kita tahu kita masuk Syiah, kita boleh mengkufurkan sahabat. Ada sahabat saya balik daripada Mesir, mengaji tidak habis dekat Mesir, dekat Kedah. Sekarang dia jadi antara ketua Syiah di sana. Ambil dia balik pergi Mesir. Macam mana tu? Boleh maki sahabat, maki hukum apa, ya Allah kata. Mana ilmu kau belajar tu, yang belajar tu. Jadi kita kata, kalau kita tak ada ilmu, senang. Ini kafir. Inilah kata kita nak bagi kekuatan balik. Kekuatan. Kita nak bantu apa? Roh kita. Yang duk bagi Nabi kita dalam diri kamu ada seketul daging. Kalau baiknya baik suruh jasad, buruk-buruknya itulah hati. Dia tak kata jasad. Jasad walaupun hitam macam Sa'id bin Rabi', Sa'id bin Sulami tadi tu, kulit hitam tapi kulit tak ada apa. Buah durian orang tengok isi, musang king dia tengok bila dibuka, tengok kan, dalam isi kulit dia duri tajam orang tidak heran. Isi tu yang nak buat kita bahagia dan celaka dalam dunia ini adalah hati kita. Hati ini adalah roh kita. Di sinilah paksi dia bahagia celaka. Kita nak bahagia di sini. Kadang-kadang kita miliki dunia segala-galanya, tapi kita kosong. Saya jumpa kawan saya 3 hari lepas. Dia ceritalah, dia lah alhamdulillah dia beli aset-aset dia, rumah dia sini 2 juta, rumah sini 1 juta. Kata hang tembang semua. Hang tahu tak, orang yang paling kaya dalam dunia ni apa? Cerita yang nombor 1 ni Bill Gates. Bill Gates ada dekat-dekat 80 bilion USD. Tapi yang nombor 1 kaya orang yang sujud semayang 2 rakaat semayang subuh. Orang yang semayang 2 rakaat semayang subuh, Allah kata lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. Kalau kita boleh datang semayang subuh, datang awal semayang sunat subuh dulu sebelum semayang subuh tu, kita seolah-olah kaya daripada Bill Gates. Tapi berapa orang yang tahu? Kau bangga kau ada 10 juta, kau boleh makan berapa tahun? 100 tahun. Kata kau makan sebulan 10,000, setahun 120,000, 10 tahun 1.2 juta. Hang dah 10 tahun, boleh hidup kat 100 tahun, tak boleh buat kerja apa lah. Tapi apa yang dapat? Semayang macam mana? Kadang-kadang lu jumpa orang semayang tak semayang, sampai umur 55 dah. Jaga semayang betul-betul. Solat buat mimin. Solat bukan part time. Solat itu bukan next time. Solat itu bukan sometime. Solat itu bukan no time. Tapi solat itu
full time. Kalau boleh solat itu ada overtime pula, bukan cakap wajib, sunat aku buat lagi. Dan solat itu mesti on time. Sebab apa? Sebab mati itu anytime. Mati anytime. Hang tahu nak mati bila? Kita tak baru menggigil. Hang boleh bawa mati tu. Ni, umar ni aku nak bagi kat anak aku. Hang fikir pasal anak. Tapi hang mati, anak soleh. Ada anak soleh yang nak berdoa untuk engkau. Kau tinggi harta kat dia rumah sampai 1 juta. Apa? Kau nak buat sekarang. Jangan tunggu anak buat. Buatlah kebajikan sekarang. Kau penat cari. Masa. Inilah masa. Mari kita pergi sana, apa kita tak tahu. Kita nak buat apa? Faqidu syait la yuti. Orang tak ada apa, tak boleh bagi apa-apa. Mesti kena ada apa-apa. Jadi tuan-tuan, bagi kuatkan balik roh kita, semangat. Supaya kita bagi daya. Kita mau daya saring, daya tahan, daya juang, daya upaya kuat balik. Jadi bersemangat anak-anak belajar tuan-tuan. Jadi kita kena jadi genius. Kalau tuan-tuan nak anak-anak genius, tuan-tuan balik. Tentu saya boleh bantu tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak percaya, lepas tu kita kena tahu. Kalau kita tak tahu macam tadi lah, kita tak tahu, kita datang fadilat sembahyang sunat, apa ganjaran dia, apa ni kita semangat. Siapa baca astagfirullah 3 kali, ampunkan dosa. Siapa baca la ilaha illallah sekalah macam membebas. Kalau kita lepas kita tahu ada ilmu tu, baru kita rasa terangsang nak buat. Kalau kita tak tahu, macam kita pergi kedai minta kopi jantan satu, pada bagi tahu dulu kopi jantan, pada kita nak jadi jantan, hanya sekadar nama jantan, kita tak tahu fadilat kopi tu. Bila kita tahu fadilat, orang lagi kata hebat ni kopi jantan. Bila kita tahu ilmu kita ada, tuan-tuan tahu apa yang ada di dalam ini. Kalau tuan-tuan tahu, dia boleh menghalau, memberi ketenangan dalam jiwa, kekuatan kita, halau syaitan-syaitan yang ada dalam badan kita. Bagi semangat, roh kita semangat. Siapa ada benda tu baru hidup, tak tahu. Ayat-ayat dalam ni, bukan sikit ayat dalam ni tuan-tuan. Ni masuk, macam kita membawa ayat itu, hidup dia masuk, dia serang balik di dalam sini. Kekuatan tu kita nak bagi roh kita jadi semangat balik untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi tuan-tuan, kita kena jadi abqari, kena genius, kena bijak dalam hidup ini. Pilih yang terbaik dalam hidup, supaya kita jadi orang yang cerdik dan bijak di sana. Bukan cakap bijak di sini, tapi bijak di sana. Jadi tuan-tuan, kadang itulah saja kuliah subuh kita pada hari ini. Moga-moga Allah memberkati kita sekalian. Moga-moga Allah merahmati kita, menjadikan hari yang terbaik untuk kita semua. Jadi tuan-tuan, siapa yang perlu berhajatlah untuk nak tiba dengan keluarga dia, ada beberapa botol saja saya buat khas di sini dapatkan untuk persiapan. Kalau jadi apa-apa ada rumah gangguan-gangguan dalam rumah tangga kita, ada makhluk-makhluk asing yang menumpang, kita ambil masuk semangkuk air, buang beberapa titik, kita pecik-pecik, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah rumah kita akan dibalik. Jangan bagi makhluk itu menumpang dalam rumah. Sebab tu kita baca yang Nabi Sulaiman, unashidukum bil ahdil ladzi aqadha alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min batina. Aku nak ingatkan kau janjimu dengan Nabi Sulaiman. Kau kena keluar daripada rumah ini. Kau jangan berada dalam rumah ini, wahai syaitan-syaitan jin semua. Boleh dia keluar. Wahai rumah kita, rumah yang melahirkan anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan buat kami. Pertengahan hari ini kejayaan buat kami. Penghujung hari ini kemenangan buat kami. Ya Allah, sempurnakanlah niat dan hajat kami. Capaikanlah segala hasad kami. Jayakanlah segala cita-cita dan impian kami. Teguhkanlah iman kami, ya Allah. Mantapkanlah perpaduan di kalangan kami. Ya Allah, berikan kejayaan kepada kami. Jauhkan kami daripada kegagalan dan kekecewaan. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umur kami adalah yang terakhir. Sebaik-baik amalan kami adalah yang penghujung. Dan sebaik-baik hari kami, hari mana kami bertemu denganmu di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong bantu kami untuk berzikir kepadamu,
Bantulah kami untuk bersyukur kepadamu. Bantulah kami untuk mentaatimu. Bantulah kami untuk mengelokkan ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum qina wa la ma'ana wa la man yad'una syaqiyan wa la mahruman wa la madhura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.